menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita semua, sama ada yang menyediakan kelas, yang datang hadir menuntut ilmu, yang mengajar dan yang mendengar mustami'in di luar sana, ya, istiqamahkan dalam siri menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan walaupun kita tidak dapat hadir, kita berada di alam maya sana, kita minta Allah kategorikan kita di antara orang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sudah tentu ilmu itu adalah ilmu fardu ain yang bermula daripada akidah yang akan menentukan syurga. Maka ianya tidak boleh dipandang ringan, kerana kita akan bertemu dengan Allah. Pertanyaan yang akan disebutkan ditanya di dalam alam barzah itu sendiri dah mengisyaratkan yang orang katakan usul salasa tu, 3 perkara yang akan dipertanyakan berkaitan dengan Tuhan kita. Man rabbuka, berkaitan dengan Nabi kita. Man nabiyuka, dan yang ketiga berkaitan dengan agama kita. Dengan arti kata lain, dia tak tanya ya berapa bisnes kamu ke, mak ayah kamu, tak ada ditanya. Jadi oleh kerana itu, perlengkapkan diri kita dalam memahami agama ini dengan sebaik-baiknya, yakni mengenal pencipta kita seperti mana yang diarahkan oleh Allah, mengenal agama kita seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah, dan meletakkan Rasulullah pada tempatnya sebagai seorang lelaki, seorang Rasul dan seorang hamba Allah yang terpilih. Baik, jadi insyaAllah kita sambung balik kisah kita yang masih lagi diceritakan oleh Allah dalam surah An-Nazi'at. Hal ataka hadithu Musa. Sudah sampai ke berita cerita kamu tentang Musa alaihissalam. Okey, kita telah bicarakan perjalanan Nabi Musa. Sudah jauh kita berjalan, start daripada dia baby sampailah dia menjadi raja sehari. Ya, pada pelajaran yang lepas kita telah menceritakan lari dari Fir'aun, lari daripada Raja Fir'aun. Fir'aun itu adalah istilah raja, ya. Lari daripada Fir'aun kerana takut. Tetapi bila banyak menyerahkan diri kepada Allah, akhirnya dia selamat di Madain ataupun di negeri Madian, yang mana ianya telah menjadi raja sehari di sana. Di dalam surah Al-Qasas menceritakan perjalanan hidup dia. Ya, bayangkan tuan-tuan dan perempuan, banyak bergantung kepada Allah, Allah akan pelihara kita. Ya, ihfazuka, Allah akan memelihara kamu, dan Allah akan memberi kita jalan penyelesaian. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, pasti Allah akan bagi jalan keluar. Jangan takut. Cuma kita ni teragak-agak, keyakinan kita kepada Allah tu kurang. Kita tekankan supaya kita beriman kepada Allah seperti mana yang diajarkan, supaya tauhid rububiyah kita terpasak dalam hati, supaya kita mengenal pencipta kita dengan sebaik-baik yang mungkin. Bila tauhid rububiyah itu terpasak dalam hati dengan betul caranya, insya-Allah, maka tauhid uluhiyah itu memainkan peranan yang penting untuk pengabdian yang cukup cantik. Jadi, kalau tauhid rububiyah kita tak kenal Allah dengan betul, tapi kita mengaku Allah, tapi kita tak kenal dia dengan betul, maka di situ akan datang perkara-perkara syirik. Kerana kita tak kenal Allah dengan cara yang betul. Dan dalam Al-Quran, bila Allah membicarakan banyak, dia akan membicarakan tauhid rububiyah dahulu, supaya kita kenal Allah ni macam mana. Bila dah kenal, maka kita telah mengiktirafkan Allah itu sebagai Rabb yang tidak ada tolok bandingnya. Kehebatan, kekuatan, keagungan, segala-gala adalah miliknya. Maka disitulah bermula, ya, kemanisan iman kita beriman kepada Allah, dan kita akan memelihara hak-hak Allah itu dengan sebaik yang mungkin. Maka kita menyaksikan kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah membantunya, terus membantunya. Penting menjadikan diri kita orang yang soleh. Ya, penting menjadikan diri kita ini sebagai orang yang soleh untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ikatan kita dengan Allah kena kuat. Ikatan kita dengan Allah kena maintainkan, sentiasa ditajdidkan, dibarukan iman kita ini, supaya sentiasa segar bugar terhadap Allah Ta'ala, ataupun terhadap rukun iman kita, yang mana kita wajib mengenali rukun iman itu dengan cara yang betul. Baik, sekarang kita masuk balik kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita buka surah Al-Qasas, dan kita akan lihat pula dalam surah Taha lepas ini. Baik, kita tengok balik dalam surah Qasas. Dalam surah Qasas,
dah kita baca kan ayat yang ke-28. Nabi Musa telah berkahwin dengan yang dikatakan anak kepada Nabi Syuaib. Itu berselisih pandangan tentang lelaki tersebut. Ya, tetapi lelaki ini adalah orang yang soleh. Ya, ada yang mengatakan Syuaib, ada yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam, ilmu di sisi Allah, penafsiran, berbagai penafsiran yang dikatakan. Namun lelaki ini adalah lelaki yang soleh yang sudah tua, mempunyai 2 orang anak, dan 2 orang anak inilah yang mengambil urusan ayahnya sebagai seorang anak lelaki. Kerana tak ada anak lelaki, 2 ni ambillah sebagai tugasan, pergi gembala kambing, ya, segala-galanya. Anak yang solehah, yang kita katakan anak ini adalah anak yang solehah yang taat kepada arahan bapaknya, nak hidup. Ya, nak hidup kena begitu. Anak kita belum tentu, ya. Anak kita suruh sedia kain, hentak kaki, muncung. Ya, sibuk. Ya, bukan sibuk belajar, nak tengok handphone tu. Okey. Ala kulli hal, nak menceritakan anak yang soleh ini, kita lihat bagaimana perjalanan mereka ini bila bertemu dengan Nabi Musa yang dah menolong mereka tak gedik, kata orang. Ya, anak dara sekarang gedik. Ya, anak dara sekarang ni banyak yang gedik. Gedik, apa yang gedik itu, ya? Gedik lah istilah apa nak kata? Gedik, ngelenyar, itu orang Perak. Okey? Ngelenyar. Okey, jadi alhamdulillah, anak yang pasal Allah menceritakan teliti bila Allah meletakkan dalam Al-Quran ayat-ayatnya, pertama kita beriman dan kita merasa kagum, agung, ya, kita membenarkan risalah Allah ini, maka kita menyaksikan Allah menceritakan bahawa anak Nabi Syuaib, ya, amat pemalu orangnya, sehingga kan bertemu dengan Nabi Musa pun tidak seperti mana yang kita sangkakan, dia penuh beradab, penuh sifat malulah sebagai seorang wanita yang anak dara. Dia berbeza dengan mak janda. Okay, anak dara ni berbeza. Jadi dengan sifat pemalunya, lalu dia kata ayah nak jumpa, dan dia menyaksikan Musa seorang lelaki yang soleh, yang bukan sebarang lelaki, ya, yang mana dia minta supaya tunjuk jalan dari belakang, kerana dia tak selesa seorang wanita berjalan di depan dia. Kerana apa? Dengan angin padang pasirnya yang menyebabkan aurat-aurat itu tidak terjaga. Maka akhirnya bila sampai ke rumah, diperkenalkan bapaknya mengatakan, kamu telah selamat, ya, berada di Madian. Maka anak pula bagi cadangan untuk berkahwin dengan Musa. Dengan perkataan, ingat ya, anak dara dia nak kata tu berhati-hati. Kerana anak dara, sifat memalu tu ada. Tapi bapa dara tu kena faham. Ya, bapa dara tu kena faham bahawa anaknya nak berkahwin. Jadi dia terus direct kepada Nabi Musa, tak malu, tak segan, wahai Musa, aku nak kahwinkan salah satu anak aku. Jadi terpulang kepada Musa yang memilihnya. Lalu dikatakan Musa memilih, ya, perempuan anak dara yang pergi panggil dia tadi. Ya, itu dia. Pasal apa? Itu wallahu alam, ialah ala kulli hal, maka berkahwinlah mereka sebanyak berapa mas kahwin dia? 8 ataupun 10 tahun dengan pak mentua. Ya. Selama berapa tahun? Tak ada kan mas kahwin. Oh, nak tersembur air. Okey. Baik. Jadi itu dia kisah dia. Dan setelah 10 tahun, kalau mengikut hadis Rasulullah SAW, para Nabi akan memilih yang terbaik. Jadi dia akan memilih yang ke-10. Maka 10 tahun dengan bapa mentua, dan dia sebagai apa? Zaman dahulu mana ada kerja macam kita zaman sekarang. Ya, jadi kerja apa yang dia ada? Di antaranya pengembala kambing. Sedangkan dia anak angkat raja. Tak pernah mengembala kambing kan? Tak pernah. Tetapi Nabi Musa, apabila Rasulullah mengatakan para Nabi sebelum dia menjadi Nabi, dia akan mengembala kambing. Itu dia. Jadi Nabi Musa telah menepati ciri-ciri sebagai seorang Nabi. Dia terpaksa mengembala kambing Nabi Syuaib itu. Maka kita saksikan. Apa hikmah dia? Wallahu a'lam. Tapi siapa yang pernah mengembala kambing atau duduk dengan kambing, dia tahu perangai kambing. Ya, macam perangai orang juga. Ya, kenapa? Pernah Syekh Hamidun duduk dengan kambing? Tak pernah. Ya, saya lepas SPM duduk kejap. Saya tengok orang bela kambing, oh kita pun join. Bertahan 3 hari. Oh, 3 hari. Rupanya kambing punya perangai, ya. Subhanallah. Kita halau sini, dia pergi ke sana. Halau sana, pergi. Dia langgar pokok getah orang, yang pot getah tu. Itu kawasan Fekra tu kan. Dia langgar jatuh. Kita ni bukan jenis, maksudnya peduli apa? Tak. Alamak, dah langgar tu, kita rasa bersalah, kita nak bayar.
siap nasib baik bawa duit tu letak RM1 situ, tulis minta maaf kambing langgar. Tak. Orang tu cari mana dia budak ni, pasal tak pernah dibuat orang. Jumpa kita lah, tak apa kata. Mereka kenal saya kan. Jadi oleh kerana tu, bukan senang. Saya bertahan 3 hari, lepas tu tak larat dah lah. Tapi nak bisnes kambing. Ya, buatlah. Okey. Ala kulli hal, nak menceritakan para nabi dia training untuk membela kambing ada sebab-sebabnya. Kerana khainah-khainah kambing ni. Okey. Kemudian kita lihat apabila Musa dah bersama, ya, yang dikatakan nama itu, semua nama-nama itu datang daripada kisah-kisah Israeliat ataupun Bani Israel. Ada betul, ada tidak, tak menjadi masalah selagi nama itu tidak mencacatkan ataupun memburukkan seseorang itu. Ya, nama dia Safura, yang dikatakan isteri Nabi Musa, wallahu a'lam. Maka kita lihat apa yang berlaku seterusnya, ayat yang ke-29. Maka setelah Nabi Musa menunaikan perjanjian dia dengan pak mentua dia, ya, selama 10 hujaj. Al-Hajjaj itu adalah haji yang dikaitkan bulan 12. 10 tahun, maka dia pun berangkat, dia bagi tahu pak mentua dia dalam bab itu bahawa dia akan berangkat kembali ke bumi Mesir. Ini di antara perkara yang menarik, bahawa macam mana pun sekali seseorang itu, dia ingin balik juga tengok kampung halaman dia. Okey, maka di sini kita lihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, dia berangkat dengan keluarganya. Dilihat api di lereng gunung, ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa suluh api agar kamu dapat menghangatkan badan." Okey. Dalam perkara ini kita tertarik kerana ayat ini menceritakan perjalanan orang zaman dahulu. Perjalanan mereka kadang-kadang siang malam, dan kalau siang panas terik, ya, dan di sana pula mana ada RNR macam zaman sekarang dan kemudahan-kemudahan. Jadi pada waktu itu mengikut cara mereka, maka perjalanan itu berlaku. Nabi Musa berjalan dari siang sampai ke malam. Dan kita menyaksikan perjalanan ini, kita lihat seolah-olah dia berada di musim sejuk. Ya, kerana apa? Kerana dalam ayat ini menceritakan Musa nampak api nak ambil untuk yang akhir tu, ya, untuk memperhangatkan badan kamu. Jadi kita tahu musim sejuk di sana bukan macam musim sejuk di sini. Ya, musim sejuk di sana kalau kena yang sejuk, kawasan-kawasan utara tu kalau dah sampai turunnya salji, ya, sejuk sangat tu. Okey, jadi kita menyaksikan ayat ini mengisyaratkan Nabi Musa nampak api. Dia pun tak bawa api, lalu dia nak memerlukan kepada api untuk menghangatkan. Ya, kalau sejuk, sejuk sangat-sangat. Baik, kita lihat dalam ayat ni mengisyaratkan perjalanan itu bersama keluarganya dan bersendirian. Maksudnya mereka berdua saja ataupun mungkin ada anak, wallahu a'lam. Baik. Kita lihat ayat ni dulu, kita habiskan sikit. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati an ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang diberkati dari sebatang pohon kayu, iaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Okey.
di sini mengikut ulama tafsir, di tempat dan saat itulah Musa mula diangkat menjadi rasul. Okey. Jadi kita lihat bahawa Nabi Musa telah diangkat menjadi rasul sebagai pengistiharaan yang mana tanggungjawab dia dah bukan sebarangan. Okey, dalam bab ayat ni cuba buka surah Toha. Buka surah Toha, surah yang ke-20. Muka surat 312. Juzuk 16. Okay, kita combinekan ayat-ayat ni supaya kita nampak bagaimana perjalanan Nabi Musa AS. Okey, kita mulakan ayat yang nombor 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'an 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini sebentar. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Okey. Jadi ini di antara kaitan dua ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Qasas dan surah Toha, bahawa Nabi Musa dah keluar dengan keluarganya ya di malam hari. Ya, nampak api, lalu nak ambil api, dia pun pergi ke tempat api tersebut. Okey. Apa api tu? Ya, ini agak penting, macam rumah api kan, bila ada rumah api di lautan tu senang orang menujunya. Dan kita tahu fungsi rumah api ni dahsyat ya, pada zaman dahulu perkapalan memerlukan rumah api itu. Okey, di sini apabila Nabi Musa pun nampak, dia segera nak pergi. Okey, nak ambil untuk kegunaan. Maka kita lihat apabila Nabi Musa sampai, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka ketika ia datang ke tempat api itu dipanggil wahai Musa. Tadi ayat dalam surah Al-Qasas dia tak cerita secara terperinci. Ya, dia tak cerita secara terperinci, namun di sini dia perincikan sedikit. Okey, kita lihat. Cuma dalam surah Al-Qasas tadi kita lihat apa dia? Ayat 30, maka tatkala Musa sampai di tempat api itu diseru dia dari arah pinggir lembah yang diberkati dari sebatang pohon kayu, iaitu ya Musa sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Okey, ayat ni menceritakan api itu muncul dari pohon. Ya, kalau ikut ayat ni, api itu muncul dari pohon kawasan yang diberkati. Okey. Oleh kerana itu kalau kita tengok cerita, ialah cerita ni orang Yahudi buat, dia berbagai versi, di antaranya dia letakkan gambar api pada pohon tu apa semua. Sebenarnya persoalan tu wallahu alam cara api itu keluar, ya, wallahu alam, tetapi ianya datang dari arah yang disebutkan wadi ataupun wadi apa yang nak sebut wadi ni, ya, lembah, ya, lembah yang penuh dengan keberkatan. Ya, lembah ni bawah bukit, ya, dia nampak dari arah bawah bukit. Okey, maka kita lihat apa yang dia nampak. Okey, bila dia sampai aja seruan yang memanggil ana rabbuk. Ini di antara kelebihan Nabi Musa yang mana dia mendengar kalam Allah, ya,
yang mana dia mendengar wallahu a'lam ilmu di sisi Allah bagaimana secara kasar difahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini kelebihan yang dikaitkan dengan masalah lidah dia sehingga disebutkan Musa kalimullah. Musa berbicara dengan Allah. Orang lain tak ada. Peruntukan itu tidak ada. Ya, Nabi Musa diberikan kelebihan dia walaupun dikatakan kalimah lidah dia nak menyebutkan beberapa kalimah tu agak sukar, tetapi dia mendapat peruntukan Musa kalimullah. Musa berbicara dengan Allah. Adapun Nabi siapa nama? Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Dan Nabi Isa Ruhullah. Ini keistimewaan para nabi yang tertentu. Okey. Jadi adakah bagaimanakah dia berbicara? Wallahu a'lam ilmu di sisi Allah dalam bab ini, tapi kita beriman Allah berbicara dengan Nabi Musa. Itu penting. Ya. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kerana apa? Inilah kalimah yang paling orang sufi ataupun orang-orang berpahaman ya Mu'tazilah ke Asy'ariyah ke, mereka berhadapan dengan masalah ini. Apa dia? Kallamallahu Musa taklima. Kalam ni kalau siapa yang belajar nahwu dia akan nampak. Kallamallahu Musa taklima. Kalau kallamallaha Musa taklima, mereka tak jadi masalah. Ya, Allah kallamallahu maksudnya Allah berbicara, Allah yang bercakap dengan Musa. Itu yang jadi isu dalam masalah-masalah sifat Allah ni. Bagi kita senang je. Allah bicara, habis cerita. Beriman dah lah. Bagaimana? Wallahu a'lam ilmu di sisi Allah pada ketika itu Allah berbicara dengan Musa dan serahkan urusan itu kepada Allah. Ya, kerana Musa faham dan ianya datang dengan suara. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tak mampu untuk membicara lebih daripada apa yang ditetapkan dalam ayat. Okey, kallamallahu. Ya, kallamallahu fa'il. Maka Allah yang berbicara. Tapi kalau disebutkan kallamallaha Musa, maksudnya Nabi Musa yang berbicara dengan Allah. Nabi Musa berbicara dengan Allah biasa. Macam kita berbicara dengan Allah. Waktu kita berdoa, ya Allah tolonglah aku. Itu kita berbicara. Ya, maksudnya kita yang berbicara, Allah tak berbicara. Tetapi bila datang ayat kallamallahu, maka Allah yang berbicara. Satu benda yang istimewa pada Nabi Musa. Okey. Adakah dia bersuara? Memang bersuara. Tapi bagaimana, itu bukan urusan kita untuk membicaranya. Ya, pelajaran kita tidak masuk dalam bab itu. Ya, ianya berkaitan dengan akidah asma wa sifat. Ya, masalah tauhid asma wa sifat. Alhamdulillah. Ya. Ini pun di antara benda yang kita tak bicara sampai. Menarik. Baik. Jadi yang menarik di sini kita lihat lagi, ya. Inni ana rabbuka fakhla'na'alaika. Okey. Kenapa Allah letak inni ana rabbuk? Ini kalimah penting. Itu pasal saya tekankan kalimah Rabb itu sentiasa kepada kita supaya kita faham, supaya masuk dalam bab-bab ini kamu jangan bicara panjang. Kerana itu Tuhan. Tuhan meletakkan kalimah Rabb, fa'alu lima yurid. Dia akan buat apa yang dikehendakinya. Bila kita ada minda kita menerima bahawa Allah akan buat apa yang dikehendaki dan dia boleh buat apa yang dikehendaki walaupun tak masuk akal. Dan benda ini memang tak masuk akal. Tetapi kita beriman dengan kalimah Rabb itu, dia Tuhan yang boleh buat apa yang dikehendaki. Jadi dalam bab ini tak menjadi masalah. Pusinglah macam mana pun, cuma orang yang masalah ya dalam bertauhidkan falsafah, dia pening dalam bab ini. Macam mana Allah bicara dengan Musa? Itu bukan urusan kamu. Urusan kita ialah beriman dengan apa yang Allah katakan. Kerana dia dah meletakkan ana rabbuka, ya, aku Tuhan kamu. Kalimah Rabb itu amat penting. Tuan-tuan dan perempuan, itu pasal saya tekankan kalimah Rabb mesti kita mantapkan. Di situ akan datang kemanisan iman kita. Kalau kita tak kenal pencipta kita, itu yang kita tak kisah, ya. Tetapi bila kita sebutkan bak hantu kemain takutnya, bak COVID kemain takutnya. Tetapi kenapa kalimah Allah itu tidak pernah gementarkan hati kita? Masalah iman kita. Kenapa bila sebut kalimah Allah tidak tergambar kehebatan, keagungan satu kerajaan yang dimilikinya begitu dahsyat? Kenapa?
masalah krisis keimanan kita, keyakinan kepada Tuhan kita. Saya nasihat, ya, masalah ini kena kita clearkan sampai kemuncak. Tuan-tuan dan perempuan akan merasakan kemanisan beribadat, bertauhidkan kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin ini. Pasti, ya, kemanisan itu akan dapat. Tapi kena berlatih. Kita menung tu, jangan menung saja. Menung bagaimana aku nak tambahkan iman, bagaimana konsep beriman kepada Allah, rububiyah ketuhanan ini yang memainkan peranan sehingga kita rasa agungnya Allah, rasa hebatnya Allah. Sampai ada keimanan begitu, tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan betapa manisnya beriman dengan Allah. Kalau tak, kita takkan. Kalau tak, tak jadi. Cuba. Ya, kerana kita dah letak Allah dengan sifat yang betul, insya-Allah, ya, kita cuba, maksudnya kita berlatihkan diri kita. Kenapa? Kerana ia menyebabkan seseorang itu tidak akan melakukan syirik. Kerana dia kenal Allah dengan sebenarnya. Orang kafir Quraisy sebut, ya, mengenal Allah, beriman dengan Allah. Tetapi dalam masa yang sama, tauhid rububiyah mereka tak clear. Mereka menganggap tu Allah itu Tuhan yang menjadikan itu, ini, tetapi dalam bab-bab tertentu, dia tak percaya Allah boleh menyempurnakan. Itu masalahnya. Tetapi kita sebagai orang yang telah mengaku Tuhan yang memiliki segala-galanya kehebatan, maka kita tahu hanya Dia sahaja yang mampu. Orang lain takkan mampu. Okey. Dalam bab ini kita lihat, ana rabbuka. Okey. Fakhla'na alaika. Allah katakan, tanggal kasut kamu. Ya, sesungguhnya innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kamu berada di lembah suci Tuwa. Okey, ini dia. Dalam ayat dalam surah Qasas tu, dia menceritakan bahawa dia diseru dari pinggir lembah yang diberkati. Okey, berarti tempat itu adalah istimewa. Bila disebutkan diberkati, kita dah tahu hukum kalimah berkat ini mesti ada dalil. Bukan semua boleh gunakan kalimah berkat, tak. Ya, ini merupakan fitnah. Kerana walaupun nampak kalimah berkat itu, ya, simple aja, tetapi dia menjadi fitnah kepada umat. Kerana dia boleh mendatangkan syirik, boleh mendatangkan perkara-perkara yang besar yang boleh merosakkan akidah. Kesannya, apabila kita salah guna berkat, pergi salam ustaz tu, ya, ambil berkat, silap. Kat mana berkat ustaz? Tidak ada dalil. Tetapi disebabkan kalimah itu menyebabkan orang datang pergi cium tangan ustaz nak ambil berkat, pergi ambil apa sisa-sisa ustaz nak ambil berkat. Tuan-tuan dan perempuan, kemuncaknya akhirnya orang memuja ustaz, mengagungkan ustaz, terjebak dalam masalah syirik. Ya, berkat. Itu pasal saya amat menekankan dalam masalah ini kerana para ustaz dianggapkan ada keberkatan. Silap. Ya, akhirnya ustaz pun syok sendiri. Nauzubillah. Berbahaya. Saya ingatkan, kerana saya pernah belajar di pondok juga, yang mengingatkan anak-anak murid ni bila tengok ada seorang tok guru tu, dia datang dari jauh dan dikenali, ya, dikenali. Jadi kawan-kawan ni duk tengok tok guru tu makan. Kita ingat, mungkin lepas habis tok guru makan, nak makan sama. Tak. Mereka apa? Tunggu habis je tok guru makan, basuh tangan, ya, bangun, mereka pergi kejar tempat tok guru makan tu. Bukan ambil nasi sisa makan tu, ya, ambil air basuh tangan tu yang diminum di sapunya badan. Berkat katanya. Nampak tak bagaimana berkat itu memainkan peranan yang boleh merosakkan akidah. Satu nasihat, berhati-hati. Ya tok guru, kita hormati. Ya tok guru, kita jaga elok-elok. Adab dia memang kena ada. Tetapi sampai kemuncak memuja begitu, berbahaya. Dan kesannya kita menyaksikan gulungan sufi yang mana akhirnya tok guru itu dipuja. Dan akhirnya dianggap sebagai orang yang boleh menyampaikan apa-apa hajat. Dan kemuncaknya dia percaya tok guru ada kasyaf lah, mempercayai berkat pada tok guru dan mempercayai sudahnya bila dia mati dia anggap sebagai orang wali yang besar dan digunakan untuk wasilah berdoa yang menyebabkan syirik. Nampak tak? Perjalanan-perjalanan yang berbahaya. Rosaknya ustaz ataupun orang agama ni lain. Dia tak sama dengan rosak orang yang bidang-bidang yang lain. Rosaknya orang agama ni bila silap sedikit dia boleh bawa ke jalan syirik. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Jadi kita lihat dalam ayat ni Allah mengatakan, aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkan kedua kasutmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa.
Jadi selama ni kita nak tahu, ya, apa cerita ni. Okey, sekarang kita nampak berarti para nabi mengenakan kasut dalam siri perjalanannya. Rasulullah pun ada kasut dia kan. Ya. Okey, Rasulullah ada kasut. Rasulullah ada tak pakai kasut? Ada. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan sekali-sekala tak payah pakai kasut. Bukan maksudnya apa? Untuk ialah refleksi logi itu mungkin berlaku, ya, kadang-kadang tak menjadi masalah. Tetapi tengok keadaan, tengok tempat. Ya, baik. Cuma di sini nak menceritakan ini menjadi hujah kepada golongan-golongan capaliyun. Dia berkait dengan capal sebenarnya. Apa yang dikaitkan dalam kisah ini? Bila kita dengar mereka berhujah, mereka mengatakan, lihat Allah mengarahkan Nabi Musa tanggal kasut. Waktu Nabi Musa datang ke Wadi Tua ini, wadi yang diberkati, wadi yang suci ini, maka diarahkan Nabi Musa tanggal kasut. Adab. Tetapi kenapa Rasulullah SAW di dalam peristiwa Isra' Mi'raj sampai ke sana, sampai ke atas sana, lebih Sidratul Muntaha sana, tidak dikatakan tanggal kasutmu. Ini menunjukkan kasut Rasulullah hebat. Boy, dia tengok kat situ, dia tak tengok jubah Rasulullah. Kenapa tak kata jubah Rasulullah hebat? Ya, letak lambang jubah di sini. Kenapa tang kasut pula jadi isu? Ini masalahnya. Ya, punya banyaknya perkara yang perlu diceritakan dalam bab itu. Kenapa tak isbatkan Allah bersemayam di Arash? Lebih kuat, lebih hujahnya. Disebabkan apa? Rasulullah ambil solat 50 waktu lalu diturun, kan? Sampai ke langit yang ke-6 bertemu dengan Musa alaihissalam. Roh Musa, lalu Musa bertanya, apa yang Allah berikan? Lalu dikatakan Allah berikan 50 waktu solat. Lalu Nabi Musa menasihatkan bahawa sesungguhnya umat aku telah diuji. Ya, mereka sendiri tak mampu. Ini kan umat kamu yang lemah, tak mampu. Ya Muhammad, irja' ila rabbik. Tengok kalimah tu. Kembali kepada Tuhanmu. Kalimah yang jelas Nabi Musa cakap. Irja' ila rabbika. Pergi balik kepada Tuhan kamu. Rasulullah diam. Kalau kita mengisbatkan Allah, ya, di mana-mana, buat apa pergi naik ke atas? Kalau kita isbatkan Allah tak tahu kat mana, kenapa dia kata irja' ila rabbika? Maka dia pergi balik. Berapa kali pergi balik? 9 kali. Kerana setiap kali pergi, dikurangkan 5. Turun. Pergi naik balik. 9 kali 5. 45 waktu yang dikurangkan. Berarti 9 kali turun naik. Setiap kali turun, irji'. La ilaha illallah. Tang mana kita tak mengisbatkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tang situ yang kita hairan. Itu sebagai usul akidah tak diambil. Yang diambil capal. Tang mana akidah macam itu? Kenapa dia tak ambil dalam usul yang begitu jelas? Ya, tetapi bila bab sifat Ar-Rahmanu ala arsyistawa, mula dia pusing sana, pusing sini. Ini masalahnya. Ini masalah kita bila kita tidak beriman mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah. Berbahaya. Akidah kita akan bermasalah. Kenapa tak isbatkan? Dah nampak 9 kali turun naik. Irji'. La haula wa la quwata illa billah. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Itu je lah kita katakan. Ya, kerana jelas ayat tu, jelas sejelas-jelasnya hadis tersebut menceritakan kisah Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tak beriman ke? Itu masalahnya. Baik-baik dalam risalah ini, hadis yang sahih, kamu tidak beriman, berbahaya. Tak ada pun dalam kisah hadis tu menceritakan capal pun. Tak ada, tak nampak. Ada ke sebut? Macam ni nampak. Ya, nak like, tanggal kasut kamu. Tanggal capal kamu. Tapi tang situlah mereka sibuk yang menyebabkan mereka kata kedudukan capal Rasulullah itu tinggi. Tang capal tu yang jadi masalahnya. Ya. Sakit kepala. Minum kopi jap. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Akidah kita berbeza dengan akidah orang-orang yang begini. Prinsip kita, ya, tuan-tuan dan puan-puan akan diuji dengan benda-benda yang begini. Namun saya beriman dengan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ya, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Malik. Jelas sejelas-jelasnya. Masalahnya kita ni, itu pasal
Bila kita tak kenal Allah dengan sebenar-benarnya, kita nak masuk urusan Allah. Berbahaya. Kita tak kenal Allah itu sebagai Tuhan. Tuhan fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa yang dikehendaki, itulah puncanya. Bila kita tak kenal Allah, kita mula mentafsirkan Allah mengikut akal kita, macam kita. Itulah puncanya. Kita gunakan akal, kita gunakan falsafah untuk membicarakan hal Allah. Silap. Kita tak pernah membicarakan hal Allah dengan falsafah. Kenapa Rasulullah tak pernah bicara? Tetapi kita bicara hal Allah itu dengan iman kita seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah. Kalaulah kita tahu ucapan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita takkan banyak bicara. Kita tahu bahawa Rasulullah adalah utusan Allah yang tidak akan membicara ikut hawa nafsu, kita ikut aja. Confirm. Ya, tak menjadi masalah. Tetapi bila kita dah ada yang lain lebih besar dan mula otak kita berfikir dah dimasukkan dengan falsafah-falsafah, maka akhirnya iman kita bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan perempuan, kembali balik. Kita kenal iman kita. Kita kembali balik iman dibawa oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ingat balik tu. Ya. Kalau kita kenal iman 3 generasi yang terbaik ini, iman yang selepas itu tak jadi masalah. Ya, masalahnya kita tengok iman selain daripada 3 generasi yang lain itu, kita tengok iman yang selepas itu, kita tengok perbahasan-perbahasan itu yang menyebabkan kita rasa kagum. Sedangkan perbahasan itu terkalah dengan 3 kurun yang terbaik. Tapi siapa yang nak merujukkan dirinya kepada 3 kurun yang terbaik? Melainkan orang-orang yang mengikut manhaj Rasulullah SAW. Maka insya-Allah, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu puncanya capal, itulah yang jadi agung zaman sekarang. Capal sana, capal sini, sampai letak orang capal letak ke kaki, dia letak kat kepala. Ya, kecil pula, kecil buat besar-besar. Dia buat besar-besar juga. Ya, dekat depan kiblat dia, ya, nak semayang tu ada capal. Nauzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Yang saya tengok di antara orang yang memperkenalkan capal ni, yang masyhurnya orang Beralwi, yang pernah kita cerita. Beralwi dari Pakistan, yang penyembah kubur tu. Mereka tu pemuja capal. Ya, masuk ke Malaysia, itu semua. Itu pasal kaedah-kaedah ni, ya, apabila capal ini menjadi pegangan setengah golongan, bila datang orang tu nama dia cicit Rasulullah, join geng capal. Kita nak kata apa? Cicit Rasulullah, join geng capal. Awal-awal kita kata bukan cicit Rasulullah. Clear. Ya, manhaj kita clear. Nampak? Tak payah orang kata dia cucu Rasulullah, cicit Rasulullah, gini-gini nasab dia. Kalau dah bawa bercanggah akidah masalahnya. Bukan masalah fiqh, akidah. Jelas bercanggah dengan Rasulullah. Nak mengakui dia cicit Rasulullah. Wallahu a'lam. Ya, kalau Abu Lahab, bapa saudara pun, ya, begitu keadaannya, kalau cicit dia yang syirik, kita tak akan akui. Ya, ini kaedah dia. Kita beriman mengikut risalah, bukan beriman mengikut keturunan gitu gini je, ya. Penting sangat. Okey, baik. Jadi kita dah tahu tentang kasut yang menjadi heboh di Malaysia ni, ya, tentang bagaimana kasut itu menjadi perbicaraan yang hangat disebabkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Mi'raj, ya, dia beriman tu Mi'raj tu bagus dah. Tapi tak beriman Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tu je masalah. Dia pergi ke kasut pula. Ya, pergi ke capal tu. Akhirnya dia mengatakan kasut Rasulullah SAW tidak diarahkan tanggal di sana. Itulah kehebatan kasut Rasulullah. Ya. Macam mana? Entah mereka sambut Isra' Mi'raj kat mana masjidnya? Pasal ada makan-makan. Itu yang disambut. Mereka bukan apa lah. Kalau tanya kat orang-orang yang sambut Isra' Mi'raj ni, tiap-tiap tahun, confirm tiap-tiap tahun ni kalau ikutkan, menghafal semua maklumat. Tapi tanya, roh Nabi ni, Nabi Adam, Nabi yang disebutkan Nabi Adam, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf kan? Kat mana? Tak akan dapat jawabnya. Tak akan dapat jawabnya. Kat mana Isa, kan? Isa alaihissalam. Tak akan dapat. Orang Yahudi lebih tahu Isa kat mana. Disebabkan mereka nak membunuh para nabi yang akan menggugatkan kedudukan mereka. Itu tabiat mereka. Mereka tahu. Tapi, yalah. Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi ini di antara perkara yang kita lihat bagaimana Allah ceritakan
ya, berkaitan dengan Nabi Musa. Okey, kita lihat apa lagi yang Allah ceritakan. Risalah yang disampaikan. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Okey, ayat ini jelas kepada kita bahawa Allah berbicara dengan Musa dan didengari suaranya. Okey, maka bagaimana kita tak tahu, tetapi kita beriman dengan ayat ini, serahkan kepada bab-bab ini dibicarakan dalam bab Tauhid nanti. Cuma nak menceritakan Nabi Musa mendengar arahan Allah. Okey, baik. Apa yang arahan dikatakan? Dan yang kedua, kita kena faham, bukanlah api itu mengisyaratkan bahawa Allah tu api. Ini datang pula kefahaman mengatakan Allah tu api. Tak. Ini di antara, alhamdulillah Allah bagi kita mempunyai teknologi yang hebat. Ya, kita berbicara kat sini, orang sana boleh dengar. Ya, melalui speaker misalan. Ataupun kita berbicara by handphone, orang sana boleh dengar. Nun duduk di Amerika. Okay, walaupun zaman dahulu teknologi macam ini tidak dikenali. Tetapi dalam kes ini, ya, kita kena faham elok-elok teknologi. Subhanallah, saya bila bicarakan teknologi di sisi Allah, itu yang saya katakan beriman dengan kehebatan Allah, ya, dengan sebenar-benarnya kemuncak kehebatan. Bukan sebarangan. Cukup bagi saya malaikat turun naik dalam sekelip mata tu, kelajuan cahaya tu, bukan sebarangan. Teknologi itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal bila kita berada di alam akhirat, kita akan dipisahkan. Di alam barzah tu dah ada teknologi yang cukup canggih di sisi Allah. Cuma kita sayang, tak beriman dengan kehebatan yang Allah tunjukkan. Okey, dalam ayat ini mengisyaratkan, Allah mengisytiharkan bahawa kamu telah menjadi rasul, maka dengar arahan aku. Okey. Kemudian Allah mengatakan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata lidhikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Okey, nampak risalah yang pertama yang disampaikan mula-mula tadi, Allah mengisytiharkan dia Rabb. Ya. Sekarang dia isytiharkan ilah. Tuhan juga. Tadi Rabb. Tadi bila sebut Rabb, kita, bagi saya, minda saya dah lekat bahawa bila sebut Rabb, itulah Allah, Tuhan yang mempunyai kemuncak kehebatan, keagungan, segala-gala kehebatan tu ada dimiliki oleh Allah. Rabb. Ya. Sekarang diisytiharkan ilah. Untuk pengabdian kita, untuk sembahan kita, untuk apa yang kita lakukan, mesti tertumpu kepada Allah sebagai tauhid uluhiyah. Tang sinilah, ya, beza rububiyah dengan uluhiyah. Bukan kita nak bahagi-bahagi macam itu yang dianggap seperti sifat 20 ataupun konsep Trinity. Tak. Ya, pasal kalimah Rabb itu lain, kalimah ilah itu lain. Rabb itu melambangkan keagungan dan kehebatan. Ilah itu melambangkan pengabdian. Itu je. Ya, rububiyah jarang orang syirik. Tetapi ada orang yang syirik. Tetapi tentang uluhiyah ni ramai orang syirik. Nak bezakan supaya kita dapat beza. Orang yang mengaku dirinya rububiyah ini orang yang memang bengap. Ya, dia tak kenal macam Firaun. Apabila dia kata ana rabbukumul a'la. Saya dengar, kita baca tu dah tegak bulu roma. Macam mana manusia yang kerdil macam ni nak mengatakan aku Tuhan maha hebat, maha pencipta, maha segala-galanya. Nak buat anak dia sendiri pun tak boleh. Ya, dahsyat. Tapi kalimah kufur, kalimah jahat, ya, yang keluar daripada mulut dia, mengambil sifat rububiyah ketuhanan. Tetapi tentang ilah ini, kita lihat orang awam pun boleh buat benda-benda syirik yang begitu. Namun kita lihat dalam rububiyah tu yang kita kata ayah pin tu, dia ambil sifat rububiyah tu. Ya, dah mati kan rasanya. Kencing manis ke apa? Ada lagi? Oh, di langit. Makan Panadol, sihat ke tak? Okey. Tu dia ambil satu kerajaan yang dah kalimah yang walillahi mulkus samawati wal ard. Pada Allah lah kerajaan di langit dan bumi. Allah dah sebut, dia ambil. Ya,
dia mempunyai kerajaan di langit. Ui, kalimah besar tu. Ya, ayah pin. Nauzubillah. Okey, merbahaya ya, merbahaya. Kalimah-kalimah yang begitu merbahaya. Tu pasal Dajjal nanti muncul dalam keadaan yang menggerunkan. Jangan main-main. Ya, kita nampak remeh je, tapi tak, kerana dia akan menunjukkan konsep rububiyah ketuhanan. Bila dia tunjukkan konsep rububiyah dia itu yang mengelirukan orang. Orang yang tidak kuat, dia akan mengikut. Apa ya? Dalam peristiwa kita menyaksikan, ya, semenjak-menjak ni, peristiwa yang dikaitkan dengan kemunculan ahli sihirnya, dengan perbuatan-perbuatan dan konsep macam-macam lah boleh dibuat rupanya, ya, sampai yang diceritakan yang terakhir ni pasal gempa bumi ni dikaitkan, tapi keaslian dia wallahualam tentang sistem apa, hub kan, yang dia pancar ke lapisan langit tu untuk ialah sistem cuaca untuk memerangi di zaman sekarang. Dan kita tahu benda ni memang akan berlaku juga. Kenapa? Bila Dajjal akan mengatakan langit turunkan hujan. Itu rububiyah itu. Ya, itu bab rububiyah. Langit turunkan hujan. Turun hujan. Ui, bukan sebarangan. Kemarau kan di sana. Tuh, kemarau. Dahsyat. Hidupkan yang mati. Kan dalam hadis itu menceritakan dia hidupkan yang mati. Dahsyat. Itu sihir yang hebat tu. Tetapi orang yang beriman dah terpasak bahawa rububiyah Allah itu, ya, dan sifat Allah itu tidak boleh, maksudnya kita tak mampu melihat Allah di muka bumi. Ya, tetapi dia mengaku dirinya Tuhan. Dahsyat. Oleh kerana itu berhati-hati. Perjalanan kita penuh liku-liku, ya, mutakhir ini lagi dahsyat. Teknologi canggih akan terus canggih nak menunjukkan satu kekuasaan Dajjal satu hari nanti. Ya. Saya agak tertarik dalam bab ini, bukan nak konspirasi pula, ya. Benda-benda ni ada benda-benda yang berhati-hati. Perjalanan makin lama makin dahsyat. Dulu waktu tahun 94 kami belajar juga bab-bab ini. Kita katakan satu hari nanti mereka cuba nak menghalang cash money ada kat tangan. Dulu kata fikir macam mana nak halang kan, tapi bila saksikan sekarang dia sedang menuju ke arah menghilangkan cash money pada tangan, transaksi bank apa semua. Ya, kita bermain dengan nombor saja sekarang. Dahsyat, berbahaya. Ya, dan saya dengar lagi ada benda-benda yang lebih menarik. Itu tahun 94. Kita mendengar, kami buat usrah apa berbincang, ya, apabila Los Angeles berlaku pergaduhan antara kulit putih dan kulit hitam. Kita bincang apakah ini yang diceritakan bahawa akan berlaku perubahan di muka bumi disebabkan pergolakan ini. Ya, tunggu, tak ada. Ya, kita ingat dengan tu bertukar politik apa semua. Oh, tak ada. Tetapi bila berlaku World Trade Center kena langgar, di situ bermulanya. Baru kita nampak. Dah tahun 94 kami berbicara dalam bab itu. Jadi kita tahu ada benda-benda yang agak menarik yang perlu kita berhati-hati. Ya, perlu berhati-hati. Baik, dalam bab ini Allah dah mengisytiharkan dirinya Tuhan yang perlu diagungkan dan diisytiharkan pada ayat yang ke-14 dalam surah Toha, dia mengisytiharkan dirinya Tuhan yang perlu disembah. Tak ada siapa yang boleh disembah. Kemudian kita lihat ya, Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utuskan setiap kaum itu seorang nabi yang menyeru kepada mengabdikan diri kepada Allah dan memerangi taghut. Itu tugas para nabi, ya, menyeru kepada pengabdian kepada Allah dan memerangi taghut. Jadi kita lihat Nabi Musa diajar beriman kepada tauhid rububiyah, ya, dan beriman kepada tauhid uluhiyah supaya dia menyeru Firaun kepada pengabdian kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Okey. Terus Allah mengisytiharkan tentang kewujudan hari kiamat kepada Nabi Musa AS. Ya, mengisyaratkan
tauhid diterangkan dengan betul dan beriman kepada hari akhirat. Inilah ucapan Rasulullah SAW sewaktu dia berdiri di Bukit Safa, mengisytiharkan supaya ma'syaral Arab berkumpul di situ nak isytiharkan kewujudan alam akhirat, tetapi ditentang oleh Abu Lahab terutamanya, ya. Karena beriman dengan hari akhirat pula bukan sebarangan. Tuan-tuan dan puan, kita berhadapan dengan, subhanallah ya, bila kita tengok, kalau kita mengatakan kami pun beriman dengan hari akhirat, Hindu, Cina ataupun orang-orang yang kafir beriman juga dengan hari akhirat. Mereka beriman dengan kehidupan-kehidupan. Fir'aun pun beriman dengan kehidupan yang akan datang. Betul tak? Kalau tidak, masakan dia tanam. Kita baca dalam sejarah Fir'aun. Dia tanam, bila dia tanam, semua harta dia ditanam dengannya. Kerana dia tahu dia akan dibangkitkan satu hari nanti, harta dia ada. Tapi ke mana hartanya? Dicuri. Kan? Bacalah sejarah Fir'aun. Harta yang disimpan cukup dahsyat. Sehingga kan, kemuncak hartanya, subhanallah, ya, kerana dia tahu dia akan hidup di hari yang akan datang. Tetapi konsep beriman dengan hari akhirat mereka lain, yang bercanggah dengan hari akhirat yang Rasulullah ajar. Itu dia punca, ataupun Allah ajar kepada para nabi. Ramai yang mengaku dirinya beriman kepada hari akhirat. Kita tengok kepercayaan Hindu misalnya, mereka beriman dengan kewujudan semula. Selepas mungkin 500 tahun, 1000 tahun, orang yang mati pada hari ini akan bangkit pada hari itu. Dia kata penjelmaan semula. Itu kepercayaan dia. Orang-orang, ya, seperti kepercayaan, ada orang yang marah ke apa? Beriman dengan hari akhirat. Dia percaya dengan kononnya Tuhan dia begitu gini, gitu gini, akan bangunkan, dia beriman. Orang Islam kena berhati-hati, takut. Ini disebabkan kita beriman kepada hari akhirat, kena mengikut hadis-hadis ataupun ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih sahaja. Dia tak ada pilihan. Hadis dhaif, hadis maudhu', tolak dalam bab ini. Tu pasal bila kita bicarakan, seorang tu mengatakan, kami beriman kepada hari akhirat. Lepas tu bila kata, siapa yang baca zikir banyak ni 1000 kali, maka dia akan diselamatkan di mahsyar. Salah kalau hadis tu tidak sahih. Sebut 1000 kali dah kita tahu tak betul. Kerana zikir Rasulullah kalau yang sebut sebanyaknya 100 kali. Paling banyak. Tetapi bila dia kata begitu, okey, di mahsyar nanti akan selamat, dia telah menyelewengkan fakta hari akhirat. Berdosa. Salah. Jadi orang yang beriman terikut. Berbahaya. Para ustaz yang bertanggungjawab. Dia cerita alam kubur. Siapa yang baca begini-begini. Alam ghaib yang memerlukan dalil yang jelas. Tapi dia guna hadis-hadis yang tak betul. Akhirnya orang beriman. Mula dia beramal dengan zikir-zikir yang tak tahu usulnya. Akhirnya, apa yang dia dapat? Na'udzubillah. Salah cara beriman dengan hari akhirat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membicarakan, pastikan hadis-hadis sahih. Supaya iman kita betul. Itu di kalangan orang Islam sendiri yang buat perkara-perkara tersebut. Habis rosak akidah dia dalam beriman dengan hari akhirat bila tidak mengikut panduan yang betul. Dahlah begitu, dia buat acara-acara, ritual dia, kalau orang mati begini, kita perlu buat begini. Tak ada dalil. Bila kita bagi tahu tak ada dalil, marah kita. Ini, lepas tu jadilah perdebatan macam di Perlis tu. Kan? Dia itu je isu dia. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita letakkan Allah itu dengan betul, Tuhan kita yang maha hebat, kita tak berani untuk mengubah walau sejengkal, walau setitik. Tak berani. Kita dah letak Allah itu sebagai Tuhan, kita tak berani kerana ini adalah agama Allah. Kenapa kita nak masuk campur? Tetapi bila kita anggap Allah tu macam tak ada apa-apa, Rasulullah tak ada apa-apa, produk Allah bagi pun kita buat dia aja. Ikut suka aku. Aku sangka baik-baik. Merbahaya. Akidah yang begini merbahaya. Tu pasal saya kadang-kadang bagi misal. Satu company yang besar telah diiktiraf oleh dunia bahawa produk dia terbaik. Okey? Produk dia terbaik. Diiktiraf oleh dunia. Datang kita ni, kita tukar sikit. Agak-agak lah. Agak-agak nak kena apa dengan company tu? Nak kena saman. Itu je. Kena saman, kena apa? Semua akan kena.
Tak boleh, ini produk berkualiti, dia iktiraf dunia. Kekalkan. Itu je kaedah dia. Allah turun yang terbaik. Al-Quran dan As-Sunnah, agama Islam ini adalah yang terbaik. Sil'atullah, barang yang mahal yang dimiliki Allah turunkan. Maka jangan ubah, jangan tambah, jangan kurang. Seperti mana yang dibagi, ambil. Baru kita iktiraf Allah itu yang terbaik. Kalau tak, kita main langgar aja, berarti kita menghina Allah secara tidak langsung. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, perkara ini agak panas sedikit, ya. Masalah akidah kita, masalah beriman kita dengan hari akhirat, dan saya ingatkan kepada kita semua, beriman kepada Allah dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah, dan beriman kepada hari akhirat juga mengikut cara yang dibawa oleh Rasulullah melalui hadis-hadis sahih, dan berhati-hati dalam zikir-zikir yang dikaitkan dengan alam akhirat, alam kubur, supaya akidah kita tidak rosak dengan zikir-zikir yang tidak sahih ini. Kalau yang sahih, okey, kita terima, tetapi yang tidak sahih, berhati-hati. Yang tak sahih memang kena tolak, bukan berhati-hati, kena tolak, supaya beriman kita dengan hari akhirat itu betul, dan beriman kita kepada Allah itu betul, dan kita meletakkan Allah sebagai Tuhan yang perlu kita taat, perlu kita sembah, dan perlu kita ikut. Jadi wallahu alam bisawab, ya, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta